Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar asas sistem semester 3 akan membentangkan tajuk kami iaitu Tokoh Islam Ismail Al-Jazari. Mari kita mulakan dengan biodata dan pengenalan Ismail Al-Jazari. Nama penuh beliau adalah Bari Az-Zaman Abu Aiz ibni Ismail ibni Al-Razaz Al-Jazari, atau lebih dikenali sebagai Al-Jazari. Beliau lahir di sebuah wilayah di antara sungai Tigris dan Euphrat atau dikenali sebagai nama Al-Jazira di Mesopotamia, iaitu Iraq. Pekerjaan beliau pada masa itu adalah ketua jurutera di Istana Artuklu. Istana Artuklu adalah tempat duduk di Diyarbakir, cawangan Artukid dinasti orang Turki Beylik yang memerintah timur Anatolia dan Al-Jazira pada abad ke-12 dan ke-13. Istana ini terletak di kejiranan Ikle sekarang di dalam tembok bandar Diyarbakir. Ismail Al-Jazari terkenal dengan nama bapa robotik kerana beliau mengasaskan idea-idea kejuruteraan dan telah menerbitkan buku-buku ilmiah, contohnya Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices yang paling popular. Sebagaimana Imam Bukhari, Al-Jazari juga digelar berdasarkan nama tempat lahirnya iaitu Al-Jazira. Ismail Al-Jazari lahir pada 1136 Masihi dan wafat pada 1206 Masihi. Sifat dan kepribadian Ismail Al-Jazari yang pertama adalah rajin dan tidak mudah putus asa. Untuk menghasilkan peralatan mekanik yang baharu, proses trial and error dipraktikkan secara konsisten sehingga dapat menghasilkan 80 jenis mesin. Sifatnya yang kedua adalah beliau seorang yang bijaksana. Kebijaksanaan beliau sehingga mesin pada zamannya sedang memajukan kemodenan zaman ini. Antara mesinnya, roda gigi, gear dan roda takal puli. Sifatnya yang ketiga adalah beliau suka melakukan kerja secara praktikal. Dalam nukilan Donald Hill, engineer berbangsa Inggeris, berjudul Dictionary of Scientific Biography, menceritakan Ismail Al-Jazari sebagai seorang yang tertarik kepada pekerjaan praktikal berbanding pekerjaan yang melibatkan teori teknologi. Sifat keempat Ismail Al-Jazari adalah beliau seorang yang mudah terinspirasi. Beliau juga senang terinspirasi dari karya tokoh terbilang seperti Jamlilin yang dipengaruhi oleh seorang ilmuwan berketurunan Parsi, Al-Sarani. Di sini terdapat beberapa sumbangan Al-Jazari. Yang pertama, beliau merupakan jurutera pertama yang menubuhkan sistem bekalan air, contohnya roda air bergerak. Yang kedua, Al-Jazari juga merupakan orang pertama yang menghasilkan robot yang difungsikan untuk membantu pekerjaan rumah. Contoh-contoh robot yang telah dihasilkan ialah pelayan yang menghidangkan minuman, pencuci tangan automatik dengan pembilas, jam air pemain drum serta musical robot band. Yang ketiga, beliau telah mencipta banyak jenis jam, antaranya ialah jam lilin, jam gajah serta jam istana. Kronologi hidup Ismail Al-Jazari. Beliau telah menghafaz Al-Quran seawal usia 13 tahun dan telah mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran di dalam solat tarawih pada tahun yang berikutnya. Selain itu, beliau mempelajari ilmu qiraat dengan seorang syekh yang paling alim di dalam ilmu qiraat, iaitu Syekh Ibn Lubain ketika beliau berumur 17 tahun. Beliau menuntut ilmu di beberapa tempat seperti di Basrah, Kufah, Mesir, Yaman, Hijaz dan juga Syam. Selain itu, beliau juga telah menuntut ilmu yang lain seperti ilmu hadis, ilmu balaghah, ilmu usul, ilmu fiqh dan lain-lain lagi. Sehinggakan beliau diberi pengiktirafan mengeluarkan fatwa oleh 3 orang mufti Mesir yang terkemuka seperti Al-Qadi Abdul Fida, Al-Qadi Diyauddin dan Syekh Al-Isam Al-Bagilani pada tahun 785 Hijrah ketika beliau berusia 34 tahun. Pada tahun 793 Hijrah, beliau dilantik menjadi qadi iaitu hakim tertinggi di negerinya iaitu Damsyik. Seterusnya, di Damsyik, beliau telah mengasaskan pusat pengajiannya yang diberi nama Dar Al-Quran.
Imam Al-Jazari juga dilantik menjadi qadi di Shiraz dan membuka pusat pengajian yang diberi nama Dar Al-Quran sebagai meneruskan apa yang telah beliau tubuhkan sebelum ini dan beliau mengajar di situ. Selain itu, Imam Al-Jazari telah menghafaz kitab qiraat yang dikarang oleh Imam Al-Shatibi dari beberapa orang tokoh Qurra di Mesir. Beliau menjadi tokoh dalam penguasaan semua ilmu-ilmu agama, tetapi penonjolan beliau dalam ilmu qiraat melebihi ulama-ulama lain. Akhir sekali, Imam Ibnu Al-Jazari meninggal dunia pada 9 Rabiul Awal tahun 833 Hijrah bersamaan 2 Disember 1429 di rumahnya di Shiraz pada usia 82 tahun dan dikebumikan di madrasah yang telah beliau asaskan itu. Antara hikmah yang kita peroleh daripada kisah tokoh Ismail Al-Jazari adalah kita hendaklah rajin dan tidak mudah putus asa agar kita mampu membangunkan negara kita seiring teknologi yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh kita. Selain itu, sebagai umat Islam yang bertamadun, kita hendaklah menjadi seorang yang bijaksana supaya dapat membantu memperkuatkan ekonomi ummah kita. Akhir sekali, kita mestilah rajin menimba ilmu dan mencari pengalaman supaya dapat menjadi seseorang yang mudah terinspirasi dari suatu karya. Ini dapat membantu sesuatu negara dengan menghasilkan produk baru yang mampu memberi impak positif kepada pengaruh Islam selain daripada segi ekonomi negara. Sekian, terima kasih.